Okay, this time aku tak nak cerita about horror. So this time aku nak cerita about history, which is aku rasa macam nak borak pasal Panglima Awang Hitam, kerana ada yang aku dengar bahawa orang cakap Panglima Awang Hitam is Jack Sparrow. Okay, pada pendapat aku, Panglima Awang Hitam is not Jack Sparrow. Mungkin Jack Sparrow itu adalah lanun Melayu, okay, tapi nak disamakan dia dengan figure Panglima Awang Hitam tu, pada pandangan peribadi aku rasa dia bukanlah Jack Sparrow, because Jack Sparrow adalah lanun Melayu, which is dalam orang kata video yang aku akan katakan ni, aku akan mengatakan sedikit sebanyak cerita tentang Panglima Awang Hitam, dan korang boleh dengar lah my personal opinion tentang kenapa Panglima Awang Hitam ni aku katakan bukan Jack Sparrow. So Panglima Awang Hitam ni dia dilahirkan di Melaka pada tahun 1493. Cerita dia adalah Panglima Awang Hitam ni dia dilahirkan di Melaka. Melaka nowadays bukan sama macam Melaka dulu. Melaka dulu jauh berganda-ganda lebih besar daripada Melaka hari ni. Jadi kita tak tahu adakah betul dia betul-betul lahir betul dekat Melaka kita yang sekarang ni, ataupun dia dilahirkan mungkin di Melaka, dahulu dipanggilnya Melaka, tapi sekarang mungkin Negeri Sembilan ke Perak ke, mungkin ada negeri-negeri lain kan. Tapi sekarang negeri itu dah ada nama negeri yang tersendiri lah. And Melaka besar sekarang yang kita boleh tengok ni je lah. Jadi kalau betul dia dilahirkan di Melaka, yang kita kenal Melaka sekarang ni, bolehlah orang Melaka bangga. Okay, Melaka dijatuhkan pada tahun 1511. Okay, pada tahun 1511 tu angkatan Portugal yang datang di Melaka ni diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Okay, semua orang pernah dengar dalam pelajaran sejarah dahulu kan. Sebaik saja Melaka kalah di tangan Portugal, tawanan yang tinggal itu diambil dan dijadikan sebagai buruh paksa untuk berkhidmat dengan Portugal. So, antara tawanan-tawanan tu adalah Panglima Awang Hitam, which is Panglima Awang Hitam ni masa Melaka kena serang dulu, dia cuba mempertahankan Melaka juga. Dia pun salah seorang askar ataupun tentera bagi pihak Melaka sendiri. Jadi bila dia diambil sebagai buruh paksa, jadi dia kena berkhidmatlah dengan Portugal ketika itu. Dan kedatangan Portugal ini diketuai oleh Alfonso de Albuquerque yang aku cakap tadi, plus pegawai yang follow dia salah seorangnya adalah Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ni kononnya diiktiraf, kita kena cakap lah, Ferdinand Magellan ni diiktiraf dunia sebagai orang yang antara orang pertama yang berjaya mengelilingi dunia. Di sini ada dua pendapat yang mengatakan bahawa Ferdinand Magellan ni, satunya dia tak sedap dengan Alfonso de Albuquerque. Maksud aku tak sedap is dia tak sekepala dengan Alfonso de Albuquerque. Jadi dia pun membawa diri untuk pulang ke Sporting Lisbon, Portugal. Okay, ada yang mengatakan, ini pendapat kedua, kata Ferdinand Magellan ni dia dihalau oleh Alfonso de Albuquerque ni sebab Alfonso de Albuquerque ni yang tak ngam dengan dia. Jadi kita tak tahulah mana satu yang orang kata kisah benarnya. Alfonso tak sedap dengan Ferdinand ke, atau Ferdinand tak sedap dengan Alfonso, dia yang bawa diri ke, atau dia dihalau ke, kita tak tahu. Tapi nak dikatakan memang Ferdinand Magellan ni pulang semula ke Portugal, Alfonso tu memang kat situ lah. Jadi bila Ferdinand Magellan ni balik, dia nak balik Portugal, dia tak balik seorang. Jadi dia ada kru kapal dia yang kena tolong dia nak balik ke Portugal. Salah seorang kru kapal dia atau buruh paksa yang berkhidmat dengan dia untuk layarkan kapal tu adalah Panglima Awang Hitam. So di sinilah macam mana cara orang kata ditakdirkan Panglima Awang Hitam ini memulakan pelayaran mengelilingi dunia. Dia diambil sebagai buruh paksa dan dia menjadi buruh kepada Ferdinand Magellan. So pada tahun 1513 tu Ferdinand Magellan memulakan pelayaran dia dari Melaka pulang ke Portugal. Okay, this is the first checkpoint yang korang kena ingat. Permulaan pelayaran Panglima Awang Hitam adalah bermula di Melaka. Okay, bermula di Melaka
tahun 1513 berlayar ke Portugal. Masa on the way ke Portugal, waktu dekat laut near Goa, dekat-dekat dengan Goa India, kapal mereka dipukul ribut yang menyebabkan kapal tu berpusing. Jadi di laut, kalau kapal kau dah berpusing, kau dah tak tahu mana satu depan, mana satu belakang, kiri dan kanan. Jadi waktu tu Ferdinand Magellan ni, dia dah jam, dia dah tak tahu nak buat apa. Waktu inilah Panglima Awang Hitam, dia suka relakan diri dia untuk membantu Ferdinand Magellan bawa kapal tu balik ke Portugal. Orang Melayu dulu ni, ilmu diorang tinggi, knowledge diorang luas. Jadi mereka ni kalau berada di laut, diorang tengok cara burung terbang, pola ombak dengan bau laut ataupun bau pantai, diorang dah tahu diorang berada di mana dan ke arah mana yang diorang nak pergi untuk sampai ke destinasi diorang. Itu kehebatan mereka dahulu. Plus yang kita biasa dengar, mereka tengok bintang lah untuk tahu arah mana yang perlu mereka pergi. Jadi Panglima Awang Hitam ni dengan kebijaksanaan dia, dia pun tolonglah Ferdinand Magellan ni tunjuk arah apa semua sampailah ke Portugal. Jadi selepas kejadian ni, Ferdinand Magellan ni dia sukalah sebab orang tu bijak. Dia suka lah, jadi dia berkawan dengan Panglima Awang Hitam ni. Waktu diorang on the way nak pergi ke Portugal tu, diorang ni ada singgah di beberapa buah negara, which is ada yang tercatat di dalam dokumen dan ada yang tak tercatat di dalam dokumen. Antara yang mereka singgah yang aku nak share adalah mereka pada tahun 1517 mereka singgah di Sevilla dekat Spanyol. Ingat, kejatuhan Andalusia pada tahun 1492. Kelahiran Panglima Awang adalah pada tahun 1493. Bila Panglima Awang sampai di Sevilla, dia terlihat beberapa peninggalan Islam yang berada di situ. Jadi nak katakan Panglima Awang ni dia bukan orang biasa-biasa, which is mungkin boleh jadi Panglima Awang ni adalah seorang yang sangat tekun dalam pelajaran dia dan sangat-sangat suka mencari ilmu. Sebab di situ kita boleh nampak dia tahu about sejarah. Dia lahir setahun selepas kejatuhan Andalusia dan dia sangat bijak di atas laut. Makna katanya dia memang seorang yang bersungguh-sungguh kalau dalam topik ilmu-ilmu ni semua. Dia memang cari ilmu dan dia tak malu meramas ilmu. Dan pada tahun 1518, mereka ni, Ferdinand Magellan dan Panglima Awang ni berjumpa dengan King Charles ke-5, which is raja dekat Spanyol lah. Dan ada yang mengatakan di sini Panglima Awang Hitam dia dah dibaptiskan. Wallahualam, yang ni orang kata tak tahu sahih ke tidak, betul ke dia dibaptiskan atau dia bohong dia dibaptiskan. Satu. Kedua, ada yang mengatakan ketika mereka berbicara waktu ni, Ferdinand Magellan dengan Panglima Awang Hitam dengan King Charles, ada yang mengatakan bahawa mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Tidak dinafikan kerana dahulunya lingua franca tu, as we know, worldwide punya bahasa. So mungkin masa Ferdinand Magellan minta tolong Panglima Awang tu cakap bahasa Melayu je. Ni dia jumpa King Charles pun dikatakan cakap bahasa Melayu juga. Tapi kita tak tahu kesahihan dia sejauh mana. Tapi ada info tentang perkara tersebut tu, kita tak boleh lah nak ketepikan kan. After diorang dapat kerakyatan sebagai rakyat Spanyol ketika itu, mereka pun actually Ferdinand Magellan ni lah, dia nak memulakan satu pengembaraan pencarian rempah. Kononnya lah, because orang putih ni dia bukan makan rempah. Apa sebab Ferdinand Magellan tu nak makan rempah? Tapi alasan pertama dia nak buat satu pengembaraan pencarian rempah. Dan yang kedua, dia ni nak tahu bumi ni bulat ke mendatar. Dulu lagi Ferdinand Magellan lagi dah fikir pasal benda ni. Jadi ini adalah dua sebab terbesar kenapa Ferdinand Magellan nak mulakan pelayaran start daripada Spanyol. Tapi ingat, from this point, dia dan Panglima Awang Hitam ni dah start berlayar dari Melaka. Kenapa aku mention benda ni? Korang kena ingat benda ni. Fast forward, bila diorang dah pusing-pusing duk cari rempah apa semua, pada tahun 1521,
Ferdinand Magellan ni dia sampai bukan Ferdinand Magellan sajalah, Ferdinand Magellan, Panglima Awang Hitam dan kru-kru yang lain sampai di Filipina pada 1521. So di sini aku pendekkan cerita je lah. Diorang terlibat dengan pergaduhan dengan orang tempatan di Filipina tu. Dan Ferdinand Magellan dia mati terbunuh di Filipina. Kalau dia dah mati terbunuh, dia takkan boleh balik pada first checkpoint dia. Di sini korang kena ingat, Ferdinand Magellan mati pada tahun 1521. Bukan kata Panglima Awang tu kebal ke apa, tak. Dia cedera, cuma dia tak mati. So bila dah habis apa semua tu, dalam wasiat Ferdinand Magellan, dia mengatakan dia ni sebenarnya dia sayang dengan Panglima Awang ni. Sebab Panglima Awang ni bijak, dia satu negotiator yang bagus. So sebagai kawan tu, orang kata dia ni memang brotherhood lah dengan Panglima Awang ni. Tapi Ferdinand Magellan ni dikabarkan dia Kristian yang jenis Kristian warak punya tau. So dia tulis dalam wasiat dia, sekiranya aku mati, ni aku pendekkan lah, sekiranya aku mati, lepaskanlah Ferdinand Magellan dan ada aku tinggalkan sebahagian besar harta aku untuk Ferdinand Magellan, 10,000 apa tak ada punya unit waktu itu. So Ferdinand Magellan pula, Panglima Awang Hitam ni pun bebas lah, sebaik sahaja Ferdinand Magellan ni meninggal dunia di Filipina. Jadi selepas Ferdinand Magellan meninggal dunia, Panglima Awang ni pun nak pulang lah ke Melaka. Cuma masa dia nak pulang ke Melaka tu, dia tumpang lah kapal Siam yang berdagang nak ke Melaka. Berlaku sedikit isu konflik, kan Melaka kena tawan dengan Portugal. Jadi di situ Panglima Awang ni dia terjumpa dengan seorang kawan dia di pertengahan jalan. Jadi dia negotiate dengan kawan dia macam mana nak buat ni semua. Dia tak directly balik ke Melaka, dia singgah ke Johor sebentar, jumpa balik dia punya raja, dia tanya raja dia kat mana apa semua. Jadi after that barulah dia balik ke Melaka. Jadi di situ selesailah pelayaran Panglima Awang sebagai orang yang mengelilingi dunia. Jadi itu sajalah kisah tentang Panglima Awang Hitam yang aku tahu. Sekiranya ada perbezaan pendapat dan pencanggahan, saya minta maaf kerana ini apa yang saya dapati, dan sekiranya apa yang awak dapati itu berbeza, saya menghormati apa yang awak telah temui. So after this, aku akan stop sekejap about horror punya tema tu. Aku akan proceed this kind of context, which is selepas video ni aku akan borak pasal, aku pecah sikit lah, aku akan borak pasal kes pembunuhan Abraham Lincoln. So stay tuned, InsyaAllah I will do my best about next video. Ciao.